Lepas itu tuan-tuan, Imam Abu Lais pesan, mak bapak panggil, jawablah. Jangan di-miss-callkan. Lepas itu Nabi SAW pernah menyuarakan perasaan dia. Lau adraktu walidayya aw ahadahuma wa qad aftahtu as-salatu wa qara'tu fatihatul kitab. Kalaulah aku ada mak bapak dan masa tu aku tengah semayang sunat, aku baru membaca Fatihah. Tapi kalau mak bapak aku ketika aku semayang dia panggil, Ya Muhammad, nescaya aku akan batalkan semayangku. Aku akan sambut, labbaik. Saya datang mak, saya datang ayah, ada apa? Tapi sayang aku tak berkesempatan. Aku lahir bapak dah tak ada. Aku baru umur 4-5 tahun, mak aku meninggal. Tapi kalau aku ada mak bapak, dia panggil aku akan saut terus panggilan dia. Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lil wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati juga pengurusi, jawatankuasa dan para sukarelawan Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai, Merlimau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat ilahi dengan keizinannya dapat sekali lagi kita bertatap muka, bertemu untuk kali yang kedua pada kesempatan malam ini. Kali terakhir menyampaikan syarahan di sini kira-kira 840 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 26 hari bulan September tahun 2020. Maknanya dah 2 tahun, 3 bulan, 19 hari. Dan saya percaya tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, Kasihnya Ayah. Pelik sedikit tajuk pada malam ini, memandangkan kalau nak kata sambutan Hari Bapa ataupun Father's Day, itu lambat lagi, minggu ketiga bulan Jun baru orang buat sambutan. Tetapi rupanya ada sebab. Sebagai suatu timbal balik, syarahan yang disampaikan oleh Datuk Dr. Nur Hafizah Musa tentang kasih ibu, kita balas balik dengan perbincangan kasihnya ayah. Tuan-tuan sekalian, tak kira apa pun gelaran yang kita panggil, ayah, baba, papa, daddy, abi, walid, bapa, abah, ayah, apa, macam-macam lah gelaran-gelaran dia. Dialah lelaki pertama dalam hidup kita semua. First man in our life. Bagi seorang perempuan, wanita, lelaki pertama dalam hidup dia bukan suami dia, tapi bapa dia. Sebab itu ayah sangat mustahak dalam kehidupan. Apa sebab? Tanpa ayah, status hidup kita akan jatuh, menurun. Kita akan jatuh ke satu kedudukan yang dipanggil sebagai anak yatim. Al-yatim bi annahu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Anak yatim ini kata ulama adalah anak yang ditinggal mati oleh bapanya ketika dia masih belum baligh. Lil haditsin la yutma ba'dal ihtilam. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan tidak ada status yatim selepas daripada anak itu bermimpi basah. Maknanya dah balik, tidak dipanggil yatim lagi.
Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sebab itu orang bila tak ada bapa, dia jatuh jadi anak yatim. Justru itulah dalam Islam, ayahanda kita ini perlu diberikan penghormatan. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada menyebutkan, anna rajulan jaa ilaihi bibnihi faqala inna bni hadza ya'uqquni. Ada satu riwayat, seorang bapa datang berjumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia bawa anak dia, anak bujang dia. Dia mengadu kepada Umar, wahai Umar, inna bni hadza ya'uqquni. Anak aku ini dia melawan aku. Dia tak dengar cakap bapak dia. Maka apa kata Umar Al-Khattab? Amma takhafullah fi uquqi walidika fa inna min haqqil walidi kaza wa min haqqil walidi kaza. Tidakkah engkau takut kepada Allah kerana tidak hormat kepada bapa engkau ini? Sesungguhnya bapa ini dia ada hak dan kau mesti tunaikan hak-hak kepada bapa engkau. Apakah hak-hak kita kepada bapa kita? Pertama sekali adalah mesti hormat kepada bapa kita. Sahabat pernah tanya, man ahaqqun nasi bil husni sahabati ya Rasul? Siapakah orang yang kami berhak untuk hormat dalam hidup? Nabi jawab, ummuka. Sahabat tanya lagi, summa man? Siapa lagi? Nabi jawab, ummuka. Sahabat tanya lagi, summa man? Nabi jawab lagi, ummuka. Kemudian sahabat tanya lagi, summa man? Abuka. Orang yang kau mesti hormat, nombor satu, mak engkau. Nombor dua, mak engkau. Yang ketiga, mak engkau. Mak kau. Yang ketiga, apak kau. Yang keempat, apak engkau. Ayahmu, abuka. Hadis Bukhari Muslim. Jadi, bapa mesti dihormat. Walau dia duduk di tangga yang keempat. Kenapa mak sampai 3 kali? Kerana mak punya pengorbanan itu tak ada orang boleh challenge lah. Bapa dia tak mengandungkan kita. Dia tak mabuk, dia tak morning sickness, dia tak melahirkan, dia tak mengasuh, dia tak mendidik. Sebab itu kadang-kadang kalau ada orang perempuan marah suami poligami, saya tak heran. Saya dulu qadi, tuan-tuan, bukan KD. KD main golf. Saya qadi. Saya pendaftar nikah cerai rujuk untuk daerah Temerloh. Jadi bila nikah cerai rujuk, antara kita berurusan dengan orang nak daftar perkahwinan lah. Kita pendaftar tak boleh uruskan poligami. Dia ada 5 perkahwinan yang pendaftar tak boleh uruskan. Bawah umur, wali enggan, wali ghaib. Termasuklah poligami, kami tak boleh uruskan. Itu mahkamah. Tapi bila dia nak daftar, dia akan pergi ke pejabat agama. Sebab ramai orang lelaki sekarang memang tak ada dah istilah minta izin poligami. Tak ada. Yang ramai minta maaf. Itu yang paling ramai sekali lah. Dia buat dulu, minta maaf kemudian. Jadi, kadang kita mendengar keluhan isteri, ada logiknya dia tak berapa setuju suami dia kahwin seorang lagi. Sebab tak ada tanggungjawab. Dia dengan rumah dia semua isteri dia uruskan. Suruh anak buat homework, cek buku sekolah anak, baju anak nak pergi sekolah, kasut, stokin, susun. Bapak je tak tahu mana, tak tahu terlampau kaya tidak juga. Dia tak tahu apa-apa. Kat rumah tak bercakap dengan anak, banyak bercakap dengan kawan-kawan je, main WhatsApp tersenyum-senyum dengan anak, tak borak, semua mak. Semua mak. Tiba-tiba kahwin seorang lagi, mana tak berbulu dia tengok. Nak tambah pula tanggungjawab. Itu yang kita dengar lah, yang kita dengar. Tapi memang dalam soal mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak, antara mak dengan bapa, orang buat kajian. Siapa paling sabar sekali? Yang paling sabar mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak, bapa. Sabar yang bagaimana? Katakanlah tengah malam, anak kecil umur sebulan 2 menangis. Wah, 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 wah. Bapa biasanya sabar. Sabar. Tak bangun-bangun. Tak tahu apa cerita. Yang kurang sabar, mak bangun. Ya, terus bangun. Bagi susu kanan kiri, burpkan lagi.
Pak tukang, harilah pukul 3 pagi esok nak kerja. Bapak sabar saja biasanya. Lepas tu anak kalau minta susu dengan bapak, kebuluh lah budak tu. Dia bukannya tahu nak buat susu. Beli susu dia pandai. Bukan semua, bukan semua. Itu sebab dia duduk yang kata lagu nasyid tu. Who next your mother? Who next your mother? Who next? Tunggu father lambat betul lah. Rupa yang last kali. And then your father. Apa sebab duduk paling ujung? Sabar. Dia banyak sabar. Tapi dia masih duduk dalam ranking dihormati. Ini hadis Bukhari Muslim. Ada orang, dia gunakan dalil ni untuk hukum poligami. Tak betul. Itu salah pilih dalil. Kadang orang yang kahwin 2-3 ni, dia ada act dia juga. Dia jumpa penceramah ustaz-ustaz. Ustaz, isteri berapa? Oh, saya setia lah seorang sampai mati. Ikut sunnah Nabi, monogami 25 tahun. Sampai Khadijah wafat. Oh, begitu. Dia kata, ustaz kita ni kena poligami. Kenapa pula? Nabi ada hadis. Suruh kita poligami. Apa hadisnya? Itu yang Nabi sahabat tanya, siapa kau mesti hormat? Ibumu. Kemudian, ibumu. Lagi, ibumu. Lagi, bapakmu. Jadi itu menunjukkan ibu kena ada 3 ustaz. Baru ikut sunnah. Ini tak betul. Tak mengaji ajaran sesat Ayah Fin. Kerajaan langit punya ajaran. Tak betul. Tak ada kena-mengena dengan poligami. Dalil yang kita bacakan tadi. Itu dalil penghormatan. Kenapa bapa mesti dihormati? Sebab bapa ini peranannya adalah sebagai pencari nafkah. Sebab itulah kalau bapa suami tak cari nafkah untuk rumah tangga, boleh diberikan hukuman. Dalam undang-undang di negara kita, bapa yang pemalas, macam cerita Nujum Pak Belalang tu, itu boleh diambil tindakan undang-undang. Terlampau pemalas. Sampaikan anak isteri pula kena bekerja. Tak betul. Dia mesti beri nafkah. Kata Imam An-Nawawi, ada 7 perkara wajib ditunaikan oleh seorang suami dan bapa kepada keluarga dia. Wajib. Nombor 1, makanan. Yang kedua, tempat tinggal. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, bahan-bahan seperti rempah ratus, bawang, minyak masak, garam, gula, lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, perkakas-perkakas rumah seperti perkakas bilik air, perkakas bilik tidur dan seumpamanya. Termasuk yang keenam, alat-alat pembersih badan seperti pencuci pakaian, sikat, termasuklah sikat kutu, perlu disediakan. Dan yang ketujuh, optional kata Imam An-Nawawi adalah menyediakan pembantu kepada isteri andai kata isteri dah biasa memiliki pembantu. Contoh, kita kahwin dengan satu orang yang mana family dia memang ada bibi. Dah biasa ada bibi. Dan dia pun tak terror sangatlah. Ketangkasan di dapur tu kurang. Maka kita mesti sediakan juga. Sebab meraihkan dia ni dulu pernah ada pembantu. Tidak wajib, tetapi salah satu tanggungjawab. Tapi dari segi basic need itu wajib. Maka bila anak-anak, mak bapak atau bapak kita sediakan nafkah, mestilah kita hormat pada mereka. Terima kasihlah kepada bapa kita. Sediakan makan macam-macam. Teringat nak makan McD, beli. Nak makan KFC, beli. Air boba, beli. Semua dia suka tengok anaknya gembira. Ini kita kena hormatlah bapa kita. Macam dulu bapa kita time raya. Kalau tuan-tuan ingat, cuba tengok balik gambar-gambar raya kita zaman dulu-dulu. Adik-beradik kita semua pakai cantik. Baju Melayu, sampin. Bapak kita kan plekat je. Kadang pakai jubah je. Apa sebab? Dia nak anak dia cantik. Dia tak ada pun tak apalah. Ini pengorbanan bapak. Mak tak payah cerita lah. Tak raya pun cantik. Memang dia pakai cantik. Bapak dia biar anak dia cantik daripada dia. Jadi kita kena hormat. Itu peranan pertama. Pencari nafkah. Yang kedua, peranan bapa kita adalah sebagai penstabil. Penstabil dalam keluarga dan juga masyarakat. Apa sebab? Sekarang ini zaman cabaran begitu banyak. Zaman kita sekarang ini tak sama seperti zaman kita muda-muda dulu. Hiburan banyak. Hiburan sekarang duduk dalam gadget saja. Zaman kita dulu tuan-tuan, 80-an, 90-an, hiburan ni kena cari di luar.
Macam zaman saya muda-muda, zaman rock, zaman masa itu Battle of the Band dan macam-macam lagi. Jadi kita nak cari hiburan, kita kena keluar. Pergilah funfair, tengok konsert, Wing ke apa semua, kita pergi tengok. Ataupun kita, kalau dalam TV ada konsert percuma, Kingsway ke apa ke, final muzik-muzik, itu sajalah hiburan kita. Radio pun tak banyak macam sekarang. Kalau lagu pilihan pun, lagu siaran radio muzik pukul 9 malam, dengarlah lagu-lagu terkini yang orang minat. Kalau nak tahu lagu apa, surat khabar, kita beli surat khabar. Siang tu dia beritahu lagu apa. Malam tu kita rakam lah, pakai kaset. Kaset tak ada, nak beli tak mampu. Ambil kaset ceramah Ismail Kamus yang ayah kita punya. Rakam kan. Tapi kaset ni yang budak muda dia tak tahu. Kaset kalau dia dah patah yang atas tu dia tak boleh rekod. Jadi kita pun MacGyver je, bubuh kapas, tampal selotip, elok. Boleh rakam. Sekali ayah dalam kereta nak pasang Ismail Kamu, apa saya keluar lagu Wing lah ni apa. Dapatlah penampar sedah. Artinya hiburan dulu susah. Tapi sekarang semuanya dalam gadget. Sebab anak-anak cucu kita sekarang zaman generasi platinum. Generasi platinum ini adalah kelompok the native gadget. Mereka sangat memahami dan tak boleh berenggang langsung dengan gadget ini. Generasi millennial, generasi Gen Y. Dia Jabatan Perangkaan Malaysia, dia bahagikan rakyat kita ikut kategori. Dia panggil dia pre-baby boom. Ini dalam masjid ramai pre-baby boom, umur 65 ke atas. Dalam negara tuan-tuan ni 4% je, tak ramai. Generasi kedua the baby boom, umur 47 sampai 64. Ini dalam negara 16% saja, dia tak ramai. Yang ketiga the baby bust ataupun generasi X, yang ini umur 34 sampai 46. Ini dalam negara 21%. Kemudian ada generasi the echo of baby boom, Gen Y, umur antara 13 sampai 33 tahun. Ini dalam 21%. Dan ada pula generasi dipanggil generasi net ataupun Gen Z, umur lahir sampai 12 tahun. Ini hampir 40%. Jadi generasi millennial ini ataupun generasi Y ini, dia terkenal dengan sifat berfikir di luar kotak. Generasi ni generasi bebas bersuara. Dia nak komen, dia komen. Tonton tengoklah dia komen isu poligami ke apa, dia bantai siang malam pagi petang. Dia generasi bebas bersuara. Dan dia orang sangat IT savvy, celik dengan teknologi terkini dan sangat kuat main handphone, luar biasa sekali. Sehingga menimbulkan satu suasana dia panggil techno stress. Techno stress ni stres kerana teknologi. Bila bicara soal electronics and gadgets, gizmos and technologies, kita bercakap tentang generasi yang biasa dengan bateri, chargers, USB, devices, digital, car gadgets, power bank, semua benda. Termasuk rokok pun sekarang elektrik juga. Semua dah main elektrik, semua dah generasi sekarang. Kita tak ada masalah dengan inovasi, dipanggil gawai. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris panggil gadget. Gawai dan gadget ni kita tak ada masalah. Tetapi kalau tak ada yang kontrol, itu masalah. Siapa yang boleh kontrol? Bapa. Kalau bapa tak bantu kontrol, kerajaan pun tak boleh kontrol. Susah. Mak, siapa dengar cakap mak? Budak-budak nak buka YouTube. Hi guys, my hi guys siang malam. Asal saya. Cakap dengan telefon, letih, mak beletih tu bukan peduli sangat. Dengan bapa dia ada takut sikit. Gadget bagus, tetapi dia punya negatif pun banyak juga. Orang memandu. Kalau bicara tentang penggunaan gadget semasa memandu, pasti ada distracted driving dan macam-macam lagi. Orang semayang, kalau ada gadget, boleh khusyuk? Tak boleh. Allahu Akbar. Telefon bunyi. Oh, susah kita. Masjid saya dulu pernah ada warga emas, dia semayang. Kita dah sebelum soft tu beritahu, soft, rapatkan soft. Sila silentkan bunyi handphone sebelum kita mulakan semayang. Terima kasih. Dah pesan dah, adalah warga emas orang, dia tak silentkan dia punya phone. Keluar lagu 60-an.
Deng, 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 deng. Saya takut ada jemaah yang sambung yang deng, 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 deng. Keluar lagu Jepridin. Suriling Bambu. Sedap pula lagu. Imam pun kata, sedap pula lagu handphone pakcik ni. Dia pula agak telefon tu dalam poket jubah. Poket jubah kan dalam sampai lutut agak. Nak selak tu dah tak boleh lah. Sampai rakaat ketiga lah bunyi. Deng 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 deng. Sedap pula lagu 60-an. Patutnya dia tutup ya, tapi lah telefon tu dah ke bawah sangat. Ganggu, memang ganggu. Gadget ni bagus dia ada, negatif dia pun banyak. Kalau time makan, itu ada setengah keluarga buat peraturan, tak ada gadget. Makan. Kau jangan makan, menengok YouTube, tak ada. Makan betul. Hatta kalau tuan-tuan pun sambil ceramah, sambil menengok gadget, tu tak tahu ceramah tajuk apa tu. Ustaz dulu datang tajuk apa? Mana aku tahu, aku pun tak ingat dah. Sebab main telefon, dia dah tak ingat lagi. Fokus tu hilang. Tak boleh lekang seminit generasi anak-anak kita sekarang. Sikit-sikit dia akan periksa skrin smartphone dan bagai lagi. WhatsApp group pun banyak. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai bapa mesti kontrol budaya ini. Budaya ramah tamah dalam talian yang tak dikontrol boleh menyebabkan generasi anak-anak kita menjadi rosak. Tak campur lagi dengan berita palsu bersebaran dalam dunia maya ini. Ayo kita didik anak kita menjadi orang yang awas, berfikir cepat, bertindak lekas, menjadi orang awas waspada, telinga nyaring, tajam mata, tekun menyemak isyarat dan tanda, rajin mendengar, banyak membaca. Sekarang ni di Malaysia, handphone lebih daripada rakyat Malaysia. Di Malaysia, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi, keluarkan data, handphone 37 juta unit. Sebab sekarang handphone kena rekod. Penduduk Malaysia baru 32 juta kurang lebih. Kita warga negara 28.7, warga asing ada 3.3. Dan ada orang Malaysia memiliki handphone lebih pada 5. Bayangkanlah. Ada seramai 198,286 orang. Ada handphone lebih daripada 5. Dan masalah handphone ini dah menjadi satu masalah yang merunsingkan. Penggunaan telefon kita di Malaysia 12 jam satu hari. Setiap hari pengguna handphone memandang handphone 40 kali sehari. Jarak purata pengguna dengan telefon tak boleh kurang 1 meter. Kurang 1 meter dia macam kena Parkinson. Dia tak boleh. Telefon tertinggal di U-turn balik. Tak boleh hidup tak ada handphone ini. Dan 84% wanita menganggap handphone mereka lebih seksi daripada suami mereka. Inilah bala ni. 82% suami tak layan isteri, 9 jam main telefon, 27 minit bercakap dengan orang. Ini kajiannya banyak. Nak menunjukkan kalau kita sebagai bapa tak kontrol ini, habis budak-budak kita. Kita ni yang jadi baik sikit sekarang sebab dulu makan penampar dengan bapa kita. Tengok pakai seluar fit sikit baru nak jadi rock. Dapat penampar. Tu ingatlah sikit. Baru belajar nak ngisap rokok sikit-sikit kena tampar. Pendidikan itu yang menyebabkan kita jadi kita sekarang. Ayolah tuan-tuan sebagai bapa jangan dibiarkan. Belum cerita masalah K-pop lagi. La ilaha illallah. K-pop ni problem betul lah tuan-tuan. Ni kalau budak-budak muda dengar ceramah ni berbulu dia ni kita mengata K-pop ni. Negara kita sekarang bukan negara, satu dunia dilanda fenomena Hallyu. Hallyu ni dia Hollywood, Hollywood, Bollywood, Hallyu dia panggil. Hallyu ni gelombang Korea. Kalau di pekan bandar kita ini, Family Mart, E-Mart 24, K-Mart, itu semua kedai Korea. Budak-budak kita terlampau suka, kalau suka. Pergi kedai cari makan Korea. Mana ada budak kita makan sampedah, tetel, tak ada lah. Budak kita sekarang makan tiok bokki, jajang miun, ayam goreng Korea, pat bingsu, kimchi, dijegai-jegai. Apa-apa kita budak tahu. Kembang tekak makan ni kalau kita. Aduh nak melayan ke budak-budak ni.
Dia dengar radio, manalah dengar artis-artis Malaysia ni, tak ada. Dia dengar Stray Kids, BTS, Red Velvet, Big Bang, NCT. Tak adalah, zaman tu dah berubah. Maka mari ayah-ayah sekalian, bukan kita anti kepada Korea, tidak. Tapi janganlah sampai menjadi ke Korea pula dah bercakap Korea sama asal-asasanyo, asal-asasanyo, asal-asasanyo. Sudahlah budak ni. Kita kena jadi murabbi. Murabbi ni dia seakar dengan perkataan Rabb ataupun tarbiyah. Jangan diterbiahkan, ditarbiahkan. Murabbi ni kalau kata Imam Al-Ghazali, pemelihara, pendidik, pengembang atau pengurus. Maknanya bapa balik semula kepada fungsi asalnya. Dia di dalam Islam, guru yang mendidik ini dia ada berapa istilah. Dia panggil mu'alim, mu'adib, murabbi, mursyid ataupun mudarris. Mudarris ni mengajar. Macam saya ni mudarris lah, mengajar saja. Dia ada level atas lagi, mursyid. Mursyid ni lebih pada kerohanian. Tasawuf apa semua itu mursyid. Rasyid, dia tunjuk jalan. Dia ada pula murabbi. Murabbi ni bimbing. Dia bimbing kita punya kerohanian. Ada muadib. Muadib ni mentor. Dia membetulkan adab kita. Ada guru dipanggil mu'alim. Dia mendidik akal kita. Jadi murabbi ni, mak bapak mesti jadi murabbi. Kata Imam Ghazali, murabbi ni menyayangi, menasihati, disiplinkan. Jadi ini sebab kita hormat kepada bapak kita. Sebab dia disiplinkan kita. You spare the rod, you spoil the child. Siapa simpan rotan, anaknya akan jadi rosak. Sebab itu kita dulu, bapak kita bantai betul. Pam! Sekolah dah kena pukul, balik cerita, pukul lagi. Tujuannya adalah nak membentuk kita. Jadi itu yang kedua, kita hormat bapak. Sebab bapak kita ini dia membentuk karakter kita. Yang ketiga, bapak ini kita hormat sebab dia adalah pelindung kita. Keluarga akan rasa dilindungi daripada dunia luar yang serba tidak menentu. Ayahlah menjadi pelindung dalam apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam kampung, ni cerita zaman kita muda. Kita zaman muda nakal. Bawa motor macam orang gila, exhaust. Sebenarnya orang kampung lama nak penampar kita ni. Budak ni aku kalau geram aku lempang budak ni kan. Tapi orang tak lempang kita sebab bapak kita ada. Kau jaga kau dengan bapak kau dah tak ada, aku terajang kau. Sebab kadang orang segan nak ambil tindakan dekat kita sebab orang kenal bapak kita. Bapak ni dia pelindung. Bapak ni dia nama dia besar. Orang kalau bapaknya dihormati, anaknya masuk masjid berlari pun AJK tak marah. Bapak dia nama besar. Sebab itu bapak ni melindungi kita daripada ancaman orang. Orang tak pukul kita sebab bapak kita. Ada masanya lah. Tapi kalau kita nobody, tak ada orang takut, orang lempang. Orang peduli apa. Tapi kadang orang tak ambil tindakan sebab bapak kita. Aku segan dengan bapak engkau. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayah ini adalah orang yang kita selalu contohi. Sebab itu kebanyakan orang perempuan, bila dia, kebanyakan tak semua, bila tanya apakah ciri-ciri lelaki idaman saudari untuk jadikan suami. Yang terlintas dalam kepala dia ialah orang yang ada ciri macam bapak dia. Sebab dia itu first man. Lelaki pertama dalam hidup dia. Yang dia kenal daripada kecil. Orang yang tegas, serius, orang yang romantik ke apa. Dia kenal kriteria pada bapak dia. Sebab bapak ni orang yang sangat kita contohi. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai bapak, ayolah jadi contoh. Sebagaimana kita mencontohi arwah bapak kita. Ada orang, dia punya kelakuan sekarang sama macam arwah bapak dia. Kadang cara dia semayang. Ada orang saya jumpa, saya tengok cara dia semayang, habis semayang dia doa berzikir. Saya tengok arwah ayah dia. Mana dia dengan ayah dia diikut betul. Cara lagu bacaan ayah dia, zikir ayah dia, dia tiru betul. Maknanya ayah dia berjaya menjadi satu ikon, idola kepada anak-anak dia. Kita pula macam mana?
Anak kita esok kalau kita mati, ikut tak perangai kita? Yang kita buat apa? Takut tak jadi contoh. Ayolah jadi contoh kepada anak-anak. Baik itu orang tua-tua dulu, dia didik anak dia walaupun dia tak mengaji tinggi, dia didik betul-betul. Kata orang tua-tua melentur buluh, biarlah daripada gebungnya. Senada dengan sedang gebung baik dipatah, jadi buluh melepuhlah jari. Anak kalau tidak dilatih, kalau besar bapaknya letih. Dengan anak janganlah alpa supaya malu tidak menimpa. Dengan anak jangan berlebihan suka. Itu tanda hampir dengan duka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk dia ajar sehabis daya. Supaya anak hidupnya selamat, tunjuk ajarlah sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecil dididik, besarnya diajar. Apa nak diajar, apa nak dididik? Anak dididik pada yang baik. Diajar pada yang benar. Ditunjuk pada yang elok. Diasuh supaya senonoh. Diasah supaya menakah. Dicanai supaya pandai. Dituntun supaya santun. Ayuh kita bapak-bapak sekalian, jadilah guru pada anak-anak. Guru ni apa? Guru. Dua suku kata. Gur dan ru. Dalam bahasa Jawa lama, gur diambil daripada perkataan gugu. Gugu ni maknanya boleh dipercayai. Ru itu diambil singkatan dari tiru. Artinya guru ini seorang yang boleh ditiru. Kitalah orangnya. Anak kita tiru kita. Jadi mulai hari esok, bangunlah pagi datang masjid. Kalau tak anak menengok, bapak aku daripada aku kecil sampai sekarang, pukul 9 je bangunnya. Bila nak bangun pagi? Tak ada contoh. Sampai anak kita esok pergi ke mana-mana bangun lewat, orang tanya, kau memang keturunan kau tak bangun pagi? Bapak aku hari bangun pukul 10. Tak ada contoh. Kita dah berumur tuan-tuan, bangunlah pagi-pagi sikit jadi contoh. Saya ingat kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang kurang seminit lagi daripada sekarang. Jadi balik kepada tadi, kita semua mesti jadi guru kepada anak-anak supaya hidup kita ditiru oleh mereka. Kita beri laluan kepada azan, tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita menyambung topik kita pada malam ini berkenaan kasihnya ayah. Sebelum kita menyambung perbicaraan untuk makluman muslimin muslimat sekalian, kita kurang lebih lagi 2 bulan 9 hari akan bertemu dengan tetamu agung iaitu Ramadan Al-Mubarak yang kalau tak salah kiraannya insya-Allah pada hari Khamis 23 Mac 2023. Jadi masjid kita alhamdulillah, Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai ini salah satu masjid yang begitu aktif sekali. Antara masjid yang dihormatilah di kalangan kami yang mengurus masjid ini. InsyaAllah akan meneruskan lagi aktiviti khususnya pada bulan Ramadan nanti. Jadi kepada seluruh muslimin muslimat, jemaah sama ada yang di sini atau yang sedang menonton siaran ini, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita melakukan sumbangan dan juga infak. Khususnya bagi menggalang dana untuk pelaksanaan aktiviti semasa Ramadan nanti. InsyaAllah Ramadan nanti pihak masjid akan berusaha untuk melaksanakan banyak program-program bermula daripada iftarnya, salat maghribnya, tahlilnya, sembahyang tarawihnya dengan imam-imam jemputan, bukan sekadar daripada Melaka, daripada Kuala Lumpur, daripada luar. Kemudian disambung dengan qiyam lagi, kemudian ada sahur lagi, ada kuliah duha lagi. Tuan-tuan tak payah balik lah, tidur sini sajalah, bawa beg saja terus, sebulan duduk di masjid. Dan saya dipahamkan kita akan buka masjid 24 jam. Ini satu keberanian. Masjid jarang berani buka 24 jam. Sebab kita selalu bersangka yang tak yakinlah dengan keselamatan orang. Tapi tahniah kepada pihak masjid, Masjid Jami' Ar-Rahman ini yang ada inisiatif untuk nak menghidupkan program-program di masjid. Tapi semuanya ini hanya jadi impian saja tanpa ada sumbangan dan bantuan dana daripada jemaah dan para penonton sekalian. Jadi jangan lupa teruskan menyumbang kepada pihak masjid menggunakan nombor akaun bank Islam ataupun bank rakyat seperti yang tertera pada skrin yang sedang menonton sekarang ini. Jadi balik kepada perbicaraan kita pada malam ini berkenaan tentang
kasihnya ayah. Tuan-tuan, yang kita hormat sangat kepada bapa kita adalah dia adalah guru kita, pendisiplin kita. Sebab itu kalau bapa sekarang dah tak jadi pendisiplin, apa lagi anak kita hormatkan? Bapa biarkan saja anak itu jadi tak betul. Sedangkan anak zaman sekarang dah tak sama generasi kita. Generasi kita dulu cabaran hiburan tak banyak. Tapi itu pun makan penampau juga tuan-tuan. Kalau kita nakal mandi sungai, tak balik-balik begitu. Takut kita mati je. Zaman sekarang ni generasi hiburan banyak. Takkan kita biar saja. Mesti didisiplinkan. Kita kena akui anak cucu kita sekarang generasi tak sama dengan kita. Saya gelarkan mereka ni generasi Pampers. Generasi Pampers ini generasi yang tak dibedung kakinya. Budak-budak sekarang ni lahir-lahir pakai diapers atau Pampers. Bila dia tak dibedung kakinya, apa jadi? Kakinya tak duduk diam. Baik tu orang tua-tua dulu, dia bedung anaknya ikat macam kain kapan budak tu diikat. Tinggal kepala tak bergerak. Apa sebab? Supaya duduk diam. Macam tuan-tuan ni generasi bedung tu duduk diam daripada tadi. Daripada maghrib tak bergerak-gerak. Sebab kita dilatih begitu daripada kecil. Anak cucu kita generasi Pampers mana duduk diam. Kaki ni macam. Saya pernah tengok orang pakai Pampers anaknya sambil berlari dia pakaikan. Siap. Tak duduk diam budak-budak sekarang. Sebab itu atuk dengan nenek dengan wan mana tahan dengan cucu sekarang. Kita dulu zaman kita jadi cucu, atuk dengan wan, kalau kita balik kan main suka. Balik, suka sangat cucu balik. Sebab kita dulu baik. Walaupun nakal, tapi dengan wan kita baik. Duduk, makan. Wan tidur, kita hilang. Gila, terjun sungai mana-mana ke. Cucu sekarang, atuk dengan wan dengar nak balik, semua susah hati. Habis. Baik itu sekarang, asal cuti sekolah, wan pergi umrah. Asal cuti sekolah, wan pergi umrah. Apa sebab? Tak ada je layan cucu. Pada wan tak tunggu cuti sekolah pun dia boleh pergi umrah. Bukannya dia ada kerja. Ini contoh, bukan sini, orang tempat lain. Sampai ada setengah ni bukan orang sini, di Afrika. Raya pun di Mekah. Bayangkanlah, punyalah tak nak menengok cucu agak. Ini contoh saja. Bukan orang yang duduk Mekah tak nak tengok cucu. Tapi raya duduklah Malaysia. Umur kita itulah kenangan cucu dengan nenek dia. Tapi apa sebab? Dah tak tahan. Anak cucu sekarang generasi yang berbeza. Bapa mesti mau garang. Orang sekarang bila anak dia bermasalah, dia subkon anak dia pada orang. Letih betul lah. Yang jadi mangsa, pondok-pondok tahfiz, sekolah agama, semua dia campak budak-budak yang bermasalah, suruh kita menjaga anak dia pula dah. Ada orang, habis ceramah ke mana, datang, bawa air berbotol-botol. Ni contoh, bawa air. Ustaz tolong jampi sikit. Apa ya? Anak saya degil sangat Ustaz, tolong jampi sikit. Degil apa? Sekolah malah, homework tak buat, maghrib tak mandi, tuition malah, semua malah. Tolong tiup sikit. Botolnya besar ini. Kalau botol besar ini jampi, setengah hari habis air tu. Dia kalau jampi orang degil ni tuan-tuan, kita jampi tangki air. Tangki air rumah ada tu. Kalau tak daya nak panjat, mesin kowe tu kita jampikan. Bukan kita mempelekehkan institusi jampi. Dah. Mak bapak itu yang peranan lebih besar daripada disabkan pada orang. Diserahkan sekolah. Suruh sekolah didik anak dia jadi orang. Dia dekat rumah, dia tak didik. Sedangkan sekolah hanyalah tempat membina otak. Mak bapak tempat membentuk watak. Watak, sekolah tak sempat nak buat. Perwatakan itu rumah. Sebab ilmu perwatakan adalah ilmu menyontoh. Dia bukan ilmu teori. Okey, murid-murid, ingat. Depan orang tua jalan mesti mau tunduk. Itu teori, susah. Tapi kalau dia tengok mak bapak dia buat pada atuk dia, pada orang tua. Dengan orang jangan meninggi suara. Dia tengok mak dia cakap ayat macam mana, tone suara. Itu jadi contoh. Ilmu akhlak adalah ilmu menyontoh. Ayolah tuan-tuan mak bapak sekalian. Nasihatlah anak. Disiplinkan. Jangan sampai jemu mendidik anak. Kenapa Allah rekodkan dalam Quran kisah Luqmanul Hakim?
Dalam Quran ada satu cerita Luqmanul Hakim. Allah rakamkan nasihat dia kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman nasihatkan kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, jangan kau syirikkan Allah dengan sesuatu, sebab perbuatan syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Itu surah Luqman ayat 13. Kata ulama tafsir antaranya dalam kitab Ruhul Ma'ani jilid ke-7 menyebutkan Luqmanul Hakim ini ada anaknya nama Saran. Saran ini dia memang anak yang degil. Tetapi Luqman tidak pernah jemu nasihat anak dia. Dia nasihat anaknya tiap-tiap hari. Macam kita bapa, kalau anak kita tak dengar cakap kita fed up. Cuti sekolah baru-baru ni, hari-hari bangun lambat. Kita beletih, pam, korang ni nak jadi apa, tak bangun, pom, pem. Bila dah sebulan, kita pun tak tahan. Sampai mulut kita akan cakap, bila sekolah buka, korang ni berambuslah balik asrama semua. Aku dah tak larat. Kita tak larat. Tapi Luqman, dia tak pernah fed up nasihat anak dia. Katanya anak dia keluar malam, balik dia tunggu. Wahai anakku, sudahlah kau ni jangan sombong. Okey abah. Anak dia tidur. Malam esok, clubbing lagi. Nasihat lagi. Dia nasihat anak dia tanpa jemu. Lagi. Sampai dia tak ada lagi. Itu Luqman. Dan akhirnya anaknya jadi orang baik. Begitu juga isterinya. Tapi kita fed up. Anak degil nasihat, tak boleh jalan. Aku hantar kau memondok lah kat petani ke mana. Tak boleh, begitu nasihat dulu. Nasihat lagi. Dan esok kalau anak kita berjaya jadi orang, dia akan kenang kita. Bapa aku dulu, kalau dia tak beletih kat aku tak jadi macam ni. Dulu aku ni nakal di kampung gini-gini. Tapi dia tak jemu lah. Nak suruh aku jadi, kita akan kenang bapa kita. Itulah peranan seorang bapa. Jadi ini hak seorang bapa yang kita kena hormat kerana peranan dia. Tapi kalau dia tak ada peranan ini, apa yang nak dihormatkan lagi? Baik itu kepada ibu-ibu yang poligami, yang hidup bermadu. Ramai anak yang hidup dalam suasana bapa dia ada 2-3 isteri, dia tak hormat pada bapa dia. Apa sebab? Kerana mak dia memburukkan bapaknya siang malam depan dia. Jangan. Anak ni mesti diajar hormat pada bapa dia. Puan-puan ada problem dengan suami, itu sabar, hadapilah. Kita negara hukum, report pejabat agama, boleh mengadu. Ada mekanisme. Tak perlu pakai media sosial. Tapi jangan sampai memburukkan suami kita depan anak. Ini bapa engkau tu lah, kau tengok apa. Nanti anak kita takkan hormat pada bapa dia. Manusia kalau tak takut dan hormat kepada bapa dia, siapa lagi dia hormat? Tak ada lah. Kalau bapa dia pun dia tak takut, nak takut siapa lagi? Nak takut kita, bapa dia pun dia tak takut. Bapa ni mesti ditakuti, disegani. Sebab itu kita kalau budak-budak, kita warning. Jaga aku cakap bapa kau. Alah pakcik, tolonglah pakcik. Kita takut. Bapa zaman dulu, bapa zaman sekarang budak tak takut lah. Zaman kita dulu ya. Nakal-nakal curi motor bapa, umur boleh je 6. Curi motor, baru tengah gila steering enggak. Curi bapak tidur pukul 3, cilok motor. Lalu depan kedai, nampak satu orang berniaga. Oh kau bawa motor, aku cakap bapak kau nanti. Tak tidur kita tu. Alah meninggal dah aku hari ni, kena terajang bapak aku. Tak, punyalah kita ditanam takut dengan bapak kita. Berjayalah dia, orang tua-tua kita dulu. Bapak kita dulu, kita balik main bola, maghrib sampai rumah. Kadang kita budak-budak ya, sampai dah 7 lebih, tak mandi-mandi. Duduk menunggu peluh kering. Sampai malam tak kering peluh, bukannya aircon. Duk, mak beletih. Kau apa nak jadi? Kita masuk kanan, keluar kiri lah. Macam dengar go shop. Ya. Tapi bapak kita, mana ada nasihat panjang-panjang. Terjun semua mandi. Dia batuk. Semua. Pum, terjun masuk bilik air. Itu power bapak kita zaman. Saya ingat bela saka dulu. Terror betul. Itu seram betul dengan bapak kita dulu.
Saya ingat tuan-tuan serupa je lah. Bapak kita, dia bukan zalim. Dia tak mukul terajang, dera, tak ada. Tapi kita respect betul lah bapak kita. Dia punya karisma dia. Yang menyebabkan kita jadi, wow. Bapak aku memang best lah. Dia semua bagus lah. Terror lah bapak. Walaupun bapak kita tak belajar tinggi. Kita universiti dia tak belajar tinggi. Tapi karisma dia tu menyebabkan kita rasa terkagum-kagum. Soalnya kita mampukah jadi seperti bapak kita? Tak dapatlah. Anak kita tak takut dengan kita. Anak kita pandang dia kenyek mata pula kat kita. Budak-budak ni. Dia tak takut dah dengan kita. Bapak lu jangan main-main tuan-tuan. Dia batuk je. Sebab itu ayah ni dia tak perlu beletih macam mak. Kadang kita hantar anak asrama kan. Tuan-tuan daripada sini nak hantar anak MRSM. Sepanjang perjalanan mak nasihat ke anak. Kau belajar betul-betul. Kau cikgu dah hantar WhatsApp dah. Kau malas ni. Dia periksa baru ni. Kau punya sign. Kau jangan malu. Semua orang kenal mak ni. Daripada sini sampai MRSM. Dia bercakap tak berhenti. Anak kita duduk belakang nyandor. Kita macam biasalah dengar juga lah. Ya. Bapak mana ada nasihat? Tapi sampai di sekolah apa nasihat bapak? Kau jangan lupa nasihat mak kau tu. Kan simple. Tak payah panjang-panjang. Dia ayah, dia karisma je. Sebaris je nasihat dia. Kalau mak dah sejam cakap, takkan nak repeat balik gitu. Kau jangan lupa. Begitulah. Garang sikit lah tuan-tuan dengan anak-anak ni garang. Terutama bab semayang. Kita masa kecil, bapak kita bukanlah orang lebay sangat. Tapi kalau tak semayang, kena terajang. Dia 3 kali je dia tanya, kau dah semayang belum? Belum. Kau dah semayang belum? Kejap lagi. Ya. Dia datang lagi. Kau dah semayang belum? Baru cabut bel saja. Terajang dah. Menyandar kita kena terajang. Itu yang sekarang ni jadi orang sikit. Tapi sekarang kita anak tak semayang. Tuan-tuan, Nabi ni rahmah. Tapi anak tak semayang, darjah 1 dia suruh semayang. Dia tak paksa, suruh je. Mana darjah 1, adik semayang. Biarlah dia menghadap ke Jepun, ke Nagoya, ke Amerika. Semayanglah. Pakai seluar pendek, pendek lah. Sebab suruh je. Tapi darjah 4 kalau tak semayang, rotan. Anak kita tingkatan 4 tak semayang lagi. Apa sebab? Dah jadi buluh lah. Dah tak boleh buat apa lagi. Dah jadi buluh, melepuh jari kita. Jadi kita akuilah, kita tidak setera bapak kita dalam hal itu. Tapi tidak terlambat untuk berubah. Mari kita berubah. Anak kita akan ingat pada kita. Bapak aku dulu, kalau dia tak terajang aku tak jadi macam ni. Macam mak tu macam biasalah. Go shop. Dia akan ingat lah. Kita ni. Baik, apa lagi hak seorang bapa yang kita kena tunaikan? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, lil walidain 'alal walada 'asyrata huquq. Bapa dengan mak ni kita ada 10 tanggungjawab kita pada mereka. Pertama sekali kata Imam Abu Lais, at-ta'amu in ihtaja. Hendaklah engkau menyuapkan mak bapak engkau makan. Berapa orang di kalangan kita pada malam ini yang pernah suap mak bapak dia makan? Kalau belum, usahakanlah. Tuan-tuan percayalah, kalau kita suap mak bapak kita makan, menangis kita. Suap mak bapak makan. Ramai orang dia suap mak bapak dia bila mak bapak dia sakit. Sakit itu memanglah suap. Dah terbaring bapak kita suap. Itu normal. Tapi ayah tengah sehat, tengah brutal-brutal, tuan-tuan suap. Wah, luar biasa sekali. Siapa yang ada bapak lagi kok majlis habis ni kan, dia tak tidur lagi, singgahlah sekejap rumah bapak. Bawalah apa-apa kuih dia suka ke. Singgahlah cari, jangan bagi Korea. Korea dia tak kerti makan K-pop ni. Carilah apa-apa yang patut. Kau kena sick ke? Tak boleh, manis ya tuan-tuan. Carilah apa yang patut. Singgah sekejap. Bapak sehat? Sehat. Apa? Nak suap makan. Kau ni gila apa? Bapak brutal. Tak. Baru dengar ceramah. Dah nak kena pasang gigi lah semula. Nak pasang pula gigi. Nak makan. Ayah. Sementara ada. Kalau suap mak lagi kita rasa sebab. Sebab kita ni besar, mak suap. Kalau mak tak suap, kita makan cekedis masa kecil. Pada kecil bukannya rajin makan nasi. Cekedis, cekedis. Bila nak besarnya? Mak kejar, pusing, berlari, nyuap nasi. Pusing-pusing tangan.
Nak suruh, kalau ada mak, suap mak. Jangan tunggu sakit. Itu pesanan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Suap mak makan. Kalau ada bapa, suap bapa makan. Maksud at-ta'amu ini taja ini juga adalah memberi makan apabila ibu bapamu berkehendak. Contoh, ayah kita atau mak kita telefon. Aku teringat betul lah nak makan asam pedas. Asam pedas mana? Asam pedas sekian-sekian. Sebagai anak, ikhtiarkan. Carilah. Usahakan. Mak bapak kita nak teringat. Kepada mak bapak, janganlah request dengan anak benda pelik-pelik. Yang munasabah lah anak tu pun ada hal je juga. Aku teringatlah nak makan ayam goreng Al-Baik. Tu di Mekah tu. Mana lah ada kedai Al-Baik. Di Mekah tu pun beratur panjang nak beli Al-Baik. Bukan ada boleh Grab. Ayam munasabah sudahlah. Yang mampu dia order oleh anak. Ada satu kisah zaman Nabi Musa. Imam Abu Lais catatkan satu riwayat. Nabi Musa dulu pernah sekali dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku siapa teman aku dalam surga nanti. Siapa akan jadi badi aku dalam surga. Allah pun beri maklum pada Nabi Musa. Kau pergi satu kampung, cari satu budak muda, jual daging. Itulah kawan kau dalam surga. Nabi Musa terkejut. Budak muda? Aku ingatkan orang alim ke, orang kuat semayang ke apa ke. Dia pun pergi siasat. Dia tengok budak ni jual daging. Nabi Musa kenalkan diri. Budak tu, Nabi Musa. Wah, dia pun tutup kedai. Jom pergi rumah saya belanja makan. Yalah, dia seronok lah. Orang alim datang. Nabi Musa ikut dia ke rumah. Dia masakkan untuk Nabi Musa buat daging apa. Tapi dia tengok budak ni agak sibuk. Kejap ke dapur, kejap ke bilik, kejap ke dapur, kejap ke bilik sambil masak. Rupanya budak ni tiap-tiap hari, dia balik pada berniaga, dia akan rebuskan daging, dia buatnya sup, dia bagi mak dia makan. Dia suap. Setiap kali dia suap mak dia makan, mak dia akan doa kepada Allah. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa dalam surga. Hari-hari dia doakan. Nabi Musa kata, patutlah dia duduk dengan aku, mak dia punya doa. Baik itu doa menyuap mak bapak makan, berkat. Dengan syarat mak bapak tu doa. Kalau dia tak doa, dia marah daripada mula pun habis, tak ada apa-apa dapat. Doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Abu Lais, al-khidmatu izihtaja. Memberi khidmat kepada ibu bapamu sekiranya mereka memerlukan khidmat. Mak bapak kita ni dah tua-tua ni, dia banyak dah tak kuat. Dia akan banyak minta tolong dengan anak-anak. Beli barang, tolong bawa dia ke satu tempat. Kita sebagai anak kadang mengeluh. Bapak aku ingat aku tak ada kerja kalau nak melayan ke dia. Kadang nak pergi ke bandar lah itu. Tuan-tuan, bapak kita kalau kuat macam muda, masih sihat, dia tak ingin menyusahkan orang. Dia pun selama ni, dia buat sendiri semua perkara. Pergi hospital sendiri, jumpa doktor sendiri. Tapi bila dia dah sampai satu peringkat, dah tak larat lagi. Mata dia pun dah tak nampak, driving dah tak boleh. Siapa lagi orang dia minta tolong? Anak lah. Takkanlah suruh dia naik Grab siang hari. Mana anak-anak? Anak 7 orang naik Grab. Tak betul. Jadi, bila bapa memerlukan khidmat, berkhidmatlah kepada mereka. Sementara boleh. Ada satu kisah yang terkenal. Yang mana kisah ini direkodkan di dalam hadis, iaitu kisah seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Yang mana kisah Uwais ini ada direkodkan dalam Sahih Muslim. Bab min fadail Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Yang mana Nabi pernah bersebut kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, Ya Ali, idza laqaitum Uwais Al-Qarni fatlubu ilaihi an yastaghfir lakuma fa innahu mujabud du'a. Fa'innahu mujabud doa. Kalau kamu satu hari jumpa dengan seorang lelaki nama Uwais Al-Qarni, minta dia doakan keampunan untuk engkau. Sebab budak ini, innahu mujabud doa. Doanya sangat mustajab. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Fadailul Sahabah, bab min fadail Uwais Al-Qarni. Hadis nombor 4612. Cerita dia, ni Nabi tak kenal pun Uwais Al-Qarni ini.
Dalam riwayat disebutkan ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdalin ahli Yaman min Muradi summa min Qaran. Nabi pernah sebut akan datang seorang nama Uwais. Dia datang dengan rombongan daripada Yaman. Dia asal daripada Murad, daripada Qarnu, kata Nabi. Dia Murad ni kalau peta Yaman paling hujung. Murad di Yaman nak ke Mekah jauh 1243 kilo. Nak pergi ke Madinah pun jauh 1660 kilometer. Dia tak pernah jumpa Nabi. Jauh sangat, zaman itu mana ada pengangkutan. Tapi Nabi kenal dia. Apa sebab Nabi kenal dia? Bukan sebab dia alim. Bukan dia sebab dia ni tok guru besar ke ahli ibadah luar biasa. Tak. Nabi sebut lahu walidatun huwa biha barrun. Sebab aku kenal dia kerana dia berbakti kepada orang tua dia. Terkenal ceritanya itu. Dia buat baik kepada mak bapak dia dah tak ada. Jadi kepada kita anak-anak, buat baiklah kepada bapak kita. Kelaklah nangka tinggi di gua, hatakan dua pastinya tiga. Hormatilah mereka, sayangi jua. Kita kan tua juga seperti mereka. Bapak kita ni bila dah berumur tak adalah macam dulu lagi. Ada orang bapak dia kena amnesia. Amnesia ni dah jadi pelupa. Sian. Lupa. Kadang kita pun dia tak kenal. Tuan-tuan, bapak ni kalau dah kena penyakit nyanyuk, teruk, lupa, sedih kita. Dia dah tak kenal kita. Kita datang, kau siapa? Tanya kita, kau siapa? Kita pun explain lah, kita ni anak. Dua lu gajah. Dia 5 minit kan tanya lagi. Kau siapa? Tanya lagi. Sedih tuan-tuan. Bapak dah tak kenal kita. Dia dah sakit. Jadi sebelum dia sampai tahap itu, berbaktilah kepada bapak kita. Kalau dah meninggal lagi lah tak ada guna. Ada orang, mak bapak dia dah meninggal, baru terhegeh-hegeh nak berbakti. Buat kubur paling cantik, bubur MP3 mengaji 24 jam pakai solar. Tak ada guna lah. Orang nak bakti masih hidup. Kalau dah mati tak payahlah tanam rumput kapet ke, bunga paling mahal ke, upah tukang kebun ke, tak ada guna lah. Orang berbakti masih hidup. Ulama pesan, suapkan makan. Dia minta tolong, kau tolong dia. Dia sakit, kau jaga dia. Saya hormatlah kepada orang yang jaga mak bapak yang sakit. Saya hormat betul. Saya kebetulan bapak tak ada. Dah tak ada. Bapak saya meninggal. Jadi kita tak ada pengalaman jaga dia sakit. Tapi saya tengok kawan-kawan yang jaga bapak sakit ni kita hormat betul lah. Kalau mak bapak sakit ni susah tuan-tuan. Kita dah tak boleh nak berjalan jauh. Tuan-tuan nak datang masjid pun jadi apalah nasib orang tua duduk di rumah. Dia nak berpusing-pusing tu sekarang. Nak tegak. Kita jadi sian kepada anak-anak yang menjaga mak bapak. Kadang jaga mak bapak sakit, kena maki. Ada mak kita kadang garang, salah makan ke salah suap, dia marahnya kita. Ada kadang anak-anak mengadu, kata ustaz, saya rasa saya lah ramai adik-beradik, saya masuk neraka rayanya. Apa sebab pula? Saya paling teruk kena maki. Kenapa pula mak maki? Mak saya sakit. Adik-beradik lain semua duduk Kuala Lumpur. Abang-abang saya kerjanya bagi duit dia. Saya yang jaga mak. Yang kena maki saya. Kadang lambat sikit bagi ubat ke apa. Salah alih tempat. Salah buka channel TV ke apa ke. Pom. Masuk neraka saya esok kalau tak kena ustaz. Dah. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairun. Wa awsa' minas sabri. Tidak ada penghargaan yang lebih luas, lebih baik daripada engkau sabarlah terhadap kerenah mak bapak engkau. Hadis Bukhari Muslim. Suapkan dia makan. Memanglah kena marah. Itu biasalah. Sebab itu kena sabar. Kita hormat orang yang jaga orang sakit. Terutama mak bapak. Balik kepada tadi. At-ta'amu in ihtajah. Sebab itu kita kalau orang sakit. Kena bawa buah tangan. Kalau macam kita ziarah mak bapak kita di kampung. Tuan-tuan balik jangan balik melenggang. Kena bawa balik. Bawa makanan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ya'uduhu faqal. Hal tashtahi syai'an? Tashtahi ka'kan. Qala na'am. Fatalabahu lahu.
Anas bin Malik cerita, Nabi jumpa satu orang lelaki yang sedang sakit. Nabi pun ziarah dia, Nabi jenguk dia. Nabi tanya, awak ada nak apa-apa ke? Teringat apa-apa? Lelaki dia pun menjawab, tashtahi ka'kan. Saya nak makan kuih ya Rasulullah. Ka'kan ni kalau bahasa kita, kek. Tapi mustahil zaman Nabi ada kek. Kuih lah kita panggil. Saya nak makan kuih ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ayalah. Nanti aku suruh orang carikan kuih untuk engkau. Usahakan dapat. Dia dah teringat. Entah dia meninggal apa kan. Baik bagi. Nak lompat tikam apa. Try carikan. Yang hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu kata Said Alawi bin Ahmad As-Saqqaf. Dalam kitabnya Majmu'ah. Thamani Rasail Syafi'iyah Mufilah. Qala al-ba'dul a'immah. Wa yastashibu ma'ahu ma yastaruh bihi. Karaihan au fakihah. Sebahagian daripada para ulama mengatakan, orang yang menjenguk orang yang sakit, khususnya mak bapak dia yang tak sihat, hendaklah membawa sesuatu yang menyenangkan mereka. Contohnya, raihan wa fakihah, wangi-wangian ataupun membawa buah-buahan. Jadi, mak bapak kita lagi lah, kita kena bagi. Itu yang kedua, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi. Yang ketiga, al-ijabatu in da'a. Hendaklah engkau menyahut panggilannya bila dipanggil. Contohnya bapak kita telefon. Tuan-tuan, tahun ni siapa yang ada mak bapak, kita azamlah. Janganlah menjadikan panggilan mak bapak kita sampai jadi miss call. Azamlah. Tuan-tuan sibuk macam mana pun jawab dalam telefon. Tengah mesyuarat sekalipun. Kadang ada anak, mak telefon. Kring, 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 kring. Dia tak angkat. Kring, kring, miss call. Dia tengah mesyuarat. Bunyi lagi. Kring, 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 kring. Dia boleh jawab. Meeting, meeting, meeting. Call balik, call balik. Ini mak engkau. Tuan-tuan dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dalam Quran, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Ta'ala sebut, mak bapak ni, fala taqul lahuma uffin. Nombor satu, kau tak boleh sakitkan hatinya dengan cakap, bunyi mengucap cicak pun tak boleh. Tak boleh. Satu, wala tanharhuma, jangan kau kasari percakapan dengan mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, bercakaplah dengan bahasa yang paling mulia kepada mereka. Waghfir lahuma janahal dhulli minar rahmah. Cintai dan kasihilah mak bapak engkau sepenuh hati. Kau rendahkanlah diri terhadap mereka. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendaklah engkau doakan mak bapak engkau dapat ampun dan rahmat daripada Allah. Maka salah satu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kau kena jawab panggilan dia. Itu perintah. Tuan-tuan, kalau mak telefon angkat je. Halo, mak. Ya, mak. Mak, saya tengah mesyuarat. Kejap saya keluar. Tuan-tuan, kejap mak telefon. Keluarlah sekejap. Orang pun faham. Semua ada mak. Takkan yang datang mesyuarat tu keturunan buluh betung semua. Semua ada mak kan. Orang faham lah. Dulu ada Persatuan Ulama Malaysia. Dia punya presiden dia. Saya tak sebut lah presiden yang mana. Dia ni lah dah berumur lah. Datuk ni. Mesyuarat lah Persatuan Ulama. Dia mesyuarat Persatuan Ulama ni payah nak buat sebab sibuk lah. Orang alim ada kelas apa. Jadi bila dapat meeting tu, memang tarikh tu buat betul-betul lah. Dia pun chair meeting. Dia pun cerita apa perjuangan kita gini. Tiba telefon dia bunyi. Kring, 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 kring. Dia pun angkat. Halo, Waalaikumsalam. Ya, mak. Nak balik ni? Okey. Waalaikumsalam. Dia tak telefon. Tuan-tuan sekalian, saya minta maaf. Mak saya baru telefon. Tanya bila kau nak balik. Saya kata nak balik ni. Padahal tak ada perancangan pun nak balik. Mak tanya bila nak balik. Terus jawab je lah. Nak balik ni. Terus balik. Bayangkanlah, punyalah dia taat pada mak dia. Padahal tak ada planning pun nak balik. Nak meeting hari tu. Tapi budak-budak sekarang macam, kau balik. Meeting. WhatsApp. Dia suruh WhatsApp pula dah. Janganlah begitu. Mak kita esok, mak kau dah tak ada pun. Kau nak nangis-nangis dengar lagu Exist. Tak boleh lah begitu.
Oh, ibu, menangis. Orang tu telefon kau tak nak jawab. Kena jawab. Ada satu kisah, dah lebih masa. Sikit lagi lah. Tuan-tuan sekalian, ada satu kisah, Juraij. Juraij ni hadis sahih. Dia keluar oleh Imam Muslim dalam hadis, dalam sahihnya, hadis nombor 2550. Cerita Juraij. Dalam satu kitab, dia buat kitab Al-Bir, Wassalah, Wal-Adab. Bab mendahulukan kebaikan ibu bapa, buat baik pada ibu bapa berbanding ibadat sunat. Ada satu bab. Juraij ni Nabi cerita, zaman Bani Israel ada satu orang lelaki. Mak dia panggil, dia tak jawab. Akhirnya dia kena ujian daripada Allah. Sampai mak dia panggil dia, Juraij, oh Juraij. Juraij masa tu tengah semayang sunat. Mak dia duduk sebelah, tak tahu anak tengah semayang. Juraij, oh Juraij. Juraij tengah semayang. Dia pun ketika itu confused. Aku nak jawab ke, aku nak teruskan semayang. Ummi am salati, ummi am salati. Lalu dia buat putusan, alamak tinggal satu rakaat lagi. Aku habiskan jalan semayang. Mak dia bila dah panggil 2-3 kali, anak tak menyaut, mak dia marah. Lalu mak dia terkeluar daripada mulut. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Abu Hurairah mengatakan, mak dia berdoa, Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzuru fil wajhil mayamisi. Ya Allah, kau jangan matikan anak aku kecuali kau uji dia jumpa dengan pelacur punya padan muka dia. Mak dia garang betul. Agak mak dia sakit hati, panggil tak datang-datang. Dia ringkaskan cerita, Juraij ni rupa kena uji, betul. Dia kena uji dengan Allah. Dan Juraij ni dia jadi orang alim. Jadi dia ada tempat ibadah, dia semayang. Jadi bila dia ni popular lah, orang ramai suka kat dia. Jadi orang kampung tu jadi tercabar dengan Juraij ni. Jadi adalah di kalangan orang kampung nak khianat Juraij. Nak bunuh, nak buat character assassination. Nak buat pertuduhan supaya dia ni buruk di mata orang. Sebab dia ni terlampau orang hormat sangat. Jadi mereka upah satu orang pelacur. Pergi dekat Juraij, goda dia, kau berzina dengan dia. Jadi perempuan ni datang ke surau lah, kita panggil surau. Juraij sedang ibadah waktu malam. Ni Nabi bercerita lah. Juraij ibadah, perempuan ni datang, goda, ajak lakukan zina. Juraij ni iman kuat betul. Dia boleh tepis, kak baliklah kak, saya nak ibadah. Dia goda, sampai Nabi sebut, dia goda Juraij, hatta uryanun talik. Sampai tak ada surat benang pun pada badan dia. Berjoget tiger show depan Juraij. Juraij ni iman kuat betul lah. Baliklah kak. Mana kalau cerita Piramli, cobaan. Coba. Dia buat bodoh. Sampai perempuan ni marah. Kau ni lelaki jenis apa? Orang lain bayar aku tahu. Nak dapat aku. Kau aku bagi, kau tak nak. Baliklah kak. Allah tengok kita ni. Perempuan ni dia tak puas hati. Dia profesional. Deposit dah ambil. Kerja tak siap. Tak boleh. Kena audit susah esok tuan-tuan. Jadi dia kena selesaikan kerja. Dia jumpa pengembala kambing mana tepi jalan. Dia zina. Zina mengandung. Bila mengandung perut dah besar. Sebab dalam kontrak perjanjian dia mesti mengandung. Dan dia mesti tunjukkan perut tu anak Juraij. Bila dah perut nampak, dia pun tunjuk. Tuan-tuan, kenal Juraij? Kenal. Siapa Juraij? Tok Guru, hebat, penceramah nombor 1. Oh, ni perut ni anak dia lah. Gosip. Orang bantai di siang malam. Inilah ustaz penipu, penunggang agama macam-macam orang kutuk dia. Rupanya belakang ada kira-kira lain. Topeng agama macam-macam kutuk. Teruk dia kena fitnah. Akhirnya pihak berkuasa tangkap Juraij, diberi hukum. Juraij kata, tu bukan anak saya. Engkau jangan macam-macam. Ini memang perempuan tu mengaku tu anak engkau. Yalah, saya tak boleh nak buktikan. Tapi beginilah. Untuk keadilan, boleh tak tunggu sampai dia bersalin? Saya akan tunjukkan bukti budak ni bukan anak saya. Okeylah, tunggu sampai 9 bulan perempuan ni melahirkan. Bila dia ambil saja baby baru lahir, Juraij tekan dekat bawah perut, antara perut dengan dada. Qal ya babusu man abuka. Baby. Budak, siapa bapak engkau? Kali pertama budak tu baru lahir terus bercakap ra'il ghanami. Bapak saya pengembala kambing. Terkejut semua orang. Nabi cerita budak itu bercakap masa kecil. Maka Nabi kata dalam dunia ni ada 3 baby yang boleh bercakap. Kata Abu Hurairah, la yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak bercakap dalam buaian seorang budak kecuali 3 anak. Pertama Isa,
Yang kedua, wa kana fi bani Israel rajulun yuqalu lahu Juraij. Budak yang dituduh sebagai anak kepada Juraij. Yang ketiga, wa kana imratun turdi'u ibnaha min bani Israel. Dan seorang baby yang lahir di zaman Bani Israel. Dia baby ni, mak dia tengah dukung dia. Baby lagi. Lalu satu pemuda handsome. Mak dia pun pegang anak. Dia kata, cantiknya lelaki ni. Wahai anakku, kau dah besar, biarlah kau handsome macam tu ya. Tiba anak dia pusing, mak, itu penjenayah mak. Janganlah doa saya jadi macam tu. Oh ya ke mak dia? Anak aku bercakap lah. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kitab Ahadithul Anbiya, hadis 3436. 3 budak bercakap masa kecil. Ini lain tahun lah kita bincang. Kenapa pula dia boleh bercakap? Mana lain tahun lah. Tapi kalau kita rujuk balik, kenapa Juraij sampai difitnah ada skandal? Dia tak sahut panggilan mak bapak dia je. Baik itu tuan-tuan, Imam Abu Lais pesan, mak bapak panggil, jawablah. Jangan di-miss-callkan. Baik itu Nabi SAW pernah menyuarakan perasaan dia. Lau adraktu walidayya aw ahadahuma wa qad aftahtu as-salata wa qara'tu fatihatul kitab. Kalaulah aku ada mak bapak dan masa tu aku tengah semayang sunat, aku baru membaca Fatihah. Tapi kalau mak bapak aku ketika aku semayang dia panggil, Ya Muhammad, nescaya aku akan batalkan semayangku. Aku akan sambut, labbaik. Saya datang mak, saya datang ayah, ada apa? Tapi sayang aku tak berkesempatan. Aku lahir, bapak dah tak ada. Aku baru umur 4-5 tahun, mak aku meninggal. Tapi kalau aku ada mak bapak, dia panggil aku akan sahut terus panggilan dia. Jadi tuan-tuan, sahutlah panggilan mak bapak kita. Buat akhirnya, marilah kasih kita kepada ayah adalah kasih penghormatan. Bak kata Syarifah Haini, tuan-tuan balik nak buka YouTube, dengarlah lagunya itu. Kasihnya ayah, kata dia. Sanggupkah berpisah dan kasih anaknya berkorban nyawa, berkorban raga, rela binasa, berkorban nyawa, tanda kasihnya. Biarpun jiwa akan terseksa, ikhlas dan reda, asalkan anaknya bahagia. Tuan-tuan balik kalau dengar, menangis, ingat ke arwah ayah kita. Kasihnya ayah sanggup, menangis pula kita nikah, menyanyi malam nikah. Dah ayah ni, dia tak macam mak. Kita respect dia lah. Kita respect kepada bapa kita. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi satu pelajaran kepada kita yang hari ni semua dah jadi bapa semua dah. Kalau kita sekarang ni, sampai sekarang kita respect bapa kita. Oh, bapa kita bukanlah orang besar ke, Tan Sri ke, doktor ke, belajar tinggi, tak ada. Ayah kita orang kampung je. Tapi kita respect betul lah dia. Dia ada dalam hati kita, sentiasa kita kenang penghormatan kita kepada bapa kita. Penampar dia, terajang, semua kita ingat lagi. Maka kita mesti jadi macam bapa kita juga. Walaupun tidak sesempurna seperti yang kita harapkan. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami,
Terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Jadikanlah kami anak yang taat dan setia kepada kedua ibu bapa kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.